Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Nurliza dan juga rakan-rakan sekalian. Saya, Raihan Khairani binti Rasid dan juga rakan sekumpulan saya iaitu Siti Fazirah binti Amit dan juga Nur Zahidah binti Sahaili akan membentangkan kertas kerja kumpulan kami yang bertajuk Prosedur Tuntutan dan Pembahagian Harta Pusaka Kecil di Seksyen Pembahagian Harta Pusaka Kecil. Bahagian yang pertama adalah pengenalan. Pengurusan pentadbiran dan pembahagian harta pusaka bagi orang Islam di Malaysia adalah dilaksanakan oleh 4 agensi utama iaitu Mahkamah Tinggi Sivil, Mahkamah Syariah, Amanah Raya Berhad dan juga pentadbir tanah di bahagian pembahagian pusaka. Bagi agensi yang menguruskan harta pusaka kecil adalah agensi di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian iaitu di bahagian pembahagian pusaka dan juga Mahkamah Syariah. Bagi tuntutan harta pusaka kecil adalah berdasarkan kepada Akta Harta Pusaka Kecil dalam kurungan pembahagian tahun 1955 iaitu di bawah Akta 98. Akta Harta Pusaka Kecil pembahagian 1955 ini diwujudkan adalah bertujuan untuk memudahkan, menjimatkan kos serta mempercepatkan pengendalian dan pengurusan sesuatu tuntutan yang berkaitan dengan pembahagian pusaka kecil. Harta pusaka ialah harta tinggalan seseorang yang mati untuk diwarisi oleh ahli keluarganya serta yang lain yang meliputi harta alih dan harta tidak alih setelah ditunaikan segala kewajipan dan hutangnya kepada pihak-pihak yang berhak menurut undang-undang. Harta pusaka kecil ialah harta yang tertakluk di bawah Akta Harta Pusaka Kecil iaitu Pembahagian 1955. Harta pusaka kecil merupakan harta si mati yang meninggalkan harta tak alih iaitu tanah sahaja atau harta tak alih berserta harta alih dan nilaian kesemuanya tidak melebihi RM2 juta dan tidak berwasiat mengikut Akta Wasiat 1959 ketika permohonan dibuat. Antara ciri harta pusaka kecil ialah si mati tidak meninggalkan wasiat, si mati mempunyai harta tak alih atau campuran antara harta tak alih dan harta alih, dan yang ketiga, jumlah nilaian harta tidak melebihi RM2 juta pada tarikh permohonan dibuat. Dalil sandaran harta pusaka ialah Surah An-Nisa ayat 5, 7, 11, 12 dan 176 dan Surah Al-Baqarah ayat 282. Seterusnya, kita lihat kepada jenis permohonan harta pusaka kecil yang terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah berdasarkan Seksyen 8 Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955, di mana berdasarkan seksyen ini, pemohon hendaklah mengisi borang yang dikenali sebagai borang A. Borang A ini adalah borang bagi permohonan baru yang tidak pernah dibuat sebelum ini. Permohonan baru hendaklah dibuat atas nama si mati. Kemudian ianya diisi secara dalam atas talian. Kemudian borang tersebut hendaklah dicetak dan ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah ataupun Magistrate. Selepas itu, borang tersebut hendaklah dihantar bersama dokumen sokongan ke unit pembahagian harta pusaka dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan itu dihantar secara atas talian. Seterusnya, bagi Seksyen 17 Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 pula, pemohon hendaklah mengisi borang P, di mana borang P ini adalah bagi permohonan yang sebelum ini telah membuat permohonan harta pusaka kecil di bawah Seksyen 8. Kemudian ianya telah pun diselesaikan. Tetapi didapati terdapat harta yang tertinggal dalam permohonan dahulu yang tidak termasuk dalam permohonan dahulu. Oleh itu, bagi isu ini hendaklah mengisi borang P. Pemohon juga boleh melantik pentadbir ataupun pemegang amanah yang baharu. Kemudian membatalkan pentadbir atau pemegang amanah untuk membuat pembahagian terus kepada waris-waris serta menarik balik caveat pendaftar. Baiklah. Kita lihat pula prosedur tuntutan harta bagi harta pusaka kecil, iaitu yang pertama, permohonan perlu dibuat di bahagian pembahagian pusaka atau di mana-mana pejabat tanah di mana harta tak alih si mati terletak. Kemudian, yang kedua, pegawai penyelesai pusaka ini perlu mendaftarkan permohonan yang telah dibuat tadi di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi mengelakkan berlakunya pertindihan antara harta pusaka kecil ataupun bagi tujuan perekodan. Seterusnya yang ketiga,
Penghulu bertindak untuk membuat siasatan, menaksirkan harta si mati dan juga menentukan sama ada harta tersebut adalah harta pusaka kecil ataupun sebaliknya dengan arahan pegawai penyelesai pusaka. Seterusnya, pegawai penyelesai pusaka berhak untuk memindahkan permohonan kepada Mahkamah Tinggi sekiranya mereka mendapati bahawa harta pusaka tersebut adalah harta pusaka besar ataupun memindahkan kepada pegawai penyelesai pusaka yang lain jika harta pusaka itu terletak di negeri lain. Kemudian, pegawai penyelesai pusaka perlu mendapatkan sijil faraid daripada Mahkamah Rendah Syariah Daerah bagi harta pusaka kecil yang melibatkan orang Islam. Seterusnya, perintah mengenai pelantikan seseorang sebagai penjaga perlu dibuat bagi waris remaja, orang gila ataupun seumpamanya. Yang ketujuh, perbicaraan hendaklah diadakan pada hari, masa dan tarikh yang telah ditetapkan sebelum ini. Seterusnya, pegawai penyelesai pusaka ini berhak untuk mengambil sebarang tindakan sekiranya berlaku pertikaian bersampingan mengenai tuntutan harta pusaka kecil tersebut. Dan yang terakhir sekali, pegawai penyelesai pusaka mengeluarkan perintah pembahagian dan juga mengambil tindakan berhubung pendaftaran tanah setelah selesai perbicaraan dilakukan. Seterusnya, prosedur semasa perbicaraan di mana peraturan dan perjalanan perbicaraan harta pusaka kecil adalah berdasarkan peruntukan Seksyen 11, 12, 13, 14 dan 15 Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Antaranya yang terdapat di dalam akta ini adalah mengenai semua dokumen asal seperti bukti kematian, hak milik tanah, kad pengenalan, surat beranak, surat nikah, bukti harta ahli dan lain-lain dokumen perlu dibawa semasa perbicaraan berlangsung. Seterusnya, semua pihak yang diminta hadir perlu hadir pada hari perbicaraan. Kemudian, soal siasat hendaklah dibenarkan. Kuasa-kuasa untuk membuat perintah hendaklah mengikut peruntukan Seksyen 13 dan kuasa-kuasa untuk menentukan apa-apa jua pertikaian bersampingan hendaklah mengikut peruntukan Seksyen 14 dan juga 15. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, seterusnya kaedah pembahagian harta pusaka kecil. Terdapat beberapa kaedah. Yang pertama ialah pembahagian mengikut faraid. Pembahagian harta pusaka kecil adalah sama seperti pembahagian harta pusaka biasa iaitu mengikut faraid seperti yang ditetapkan hukum syarak bagi orang Islam. Keutamaan akan diberi kepada peruntukan perbelanjaan pengububian terlebih dahulu dan diikuti dengan bayaran hutang yang tertunggak termasuk zakat, haji yang tidak lengkap dan nazar. Pembahagian mengikut faraid ini dirujuk kepada firman Allah terutamanya dalam surah An-Nisa ayat 5, 7, 11, 12 dan 176 serta surah Al-Baqarah ayat 282. Kaedah pembahagian harta pusaka kecil yang kedua adalah pembahagian mengikut Akta Pembahagian 1985. Bagi si mati yang bukan beragama Islam, kaedah pembahagian adalah mengikut Akta 300 ini. Kaedah seterusnya ialah pembahagian secara muafakat. Jika semua waris yang berhak mewarisi harta pusaka si mati bersetuju, pembahagian harta pusaka secara muafakat boleh dilakukan. Seterusnya, pembahagian bagi pegangan desa di bawah Akta Tanah Kawasan-Kawasan Penempatan Berkelompok 1950. Bagi pegangan desa ini tidak boleh dibuat lebih dari 2 orang. Akta Tanah iaitu Kawasan Penempatan Berkelompok 1960 mengehadkan penurunan milik bagi tanah pegangan desa kepada tidak lebih daripada seorang menurut Seksyen 16. Jika lebih dari 2 orang yang berhak dan mereka tidak bersetuju secara muafakat memberi kepada 2 orang sahaja daripada mereka, maka pentadbir tanah boleh menjual pegangan itu dan hasil jualannya dibahagikan di kalangan orang yang berhak secara faraid. Pembahagian harta pusaka kecil juga boleh dibuat dengan cara perintah jualan secara tender dalam keadaan tertentu mengikut peruntukan 15/4/D Akta 98.
Manakala bagi pembahagian harta pusaka anak watan Sabah pula adalah tertakluk kepada Mahkamah Adat Negeri Sabah dan Ordinan Tanah Negeri Sabah jika ianya berkaitan dengan tanah adat. Jika si mati meninggalkan tanah di daerah Jelebu, Kuala Pilah, Rembau, Tampin dan Jempol dan ianya adalah ahli sesuatu suku di Negeri Sembilan, bahagian pusakanya adalah mengikut bahagian 3 Akta. Kaedah pembahagiannya adalah seperti berikut. Yang pertama, harta dapatan dan harta pembawa apabila ada kematian hendaklah dipulangkan kepada waris si mati iaitu kepada saudara perempuan yang hampir sekali kepada si mati dalam sesuatu suku itu, iaitu bagi seorang lelaki kepada saudara perempuannya dan bagi seorang perempuan kepada anak perempuannya. Kedua, harta carian suami isteri dibahagikan seperti berikut. Yang pertama, atas kematian sang suami atau isteri tanpa anak, kesemuanya diturun milik kepada yang masih hidup. Yang kedua, atas kematian suami yang meninggalkan anak, kesemuanya turun kepada balu dan anak-anak si mati. Dan isteri yang mati meninggalkan anak, pusaka dibahagi antara duda dan anak pinak, tetapi tidak semestinya sama banyak. Prinsip pembahagian ini sama ada dengan persetujuan atau sebaliknya bagi menentukan bahagian yang cukup untuk anak-anak si mati. Kesimpulannya, harta pusaka kecil adalah harta tanpa wasiat yang mana jumlah nilaiannya tidak melebihi 2 juta yang melibatkan harta tidak alih sahaja ataupun campuran harta alih dan tidak alih. Seterusnya, tuntutan harta pusaka kecil ini boleh dibuat di Pejabat Pusaka Kecil dan Tanah di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian di Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Apa yang kita boleh lihat di sini, pegawai penyelesai pusaka memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang berlaku melibatkan harta pusaka kecil ini. Seterusnya, pihak yang berhak terhadap harta pusaka kecil si mati perlu menyediakan dokumen yang lengkap untuk memohon tuntutan harta dan juga menghadiri perbicaraan tuntutan harta pusaka kecil yang telah ditetapkan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.